Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Dan demikian lagi batal puasa khunsa, darai batal puasa jika keluar mani itu daripada dua farajnya. Kerana khunsa ni dia ada dua kemaluan, laki-laki ada, perempuan ada kat dia. Kedua-duanya keluar mani, batal faradnya dengan syarat tahu ia akan haramnya. Kalau dia sengaja mengeluarkan dia, lagi dengan sengajanya dan dengan ikhtiarnya, usaha dia. Bersalahan artinya tak batal puasa jika jahil ia akan haram mengeluarkan mani dengan uzur. Uzur tu apa dia? Uzur dia baru masuk Islam. Jadi kalau orang lama ada Islam ni, dia mengaji lama, dia tahu dah. Maka apa yang dia buat perkara yang maklum dan din bidarurah ni batal sembahyang dia, ke puasa dia. Ataupun jadi ia jauh daripada ulama, duduk jauh daripada ulama, tak biasa ke boleh mengaji, dia duduk atas puncak gunung Himalaya ke mana ke, tak ada tok guru sana, buat apa pun tak batalnya. Atau dikeluarkannya dengan lupanya, atau digagahi orang akan dia. Kalau dia jahil baru masuk Islam, ataupun jauh daripada ulama, ataupun dia lupa kata hukum tu batal, atau orang paksa dia, maka tiadalah batal puasanya. Orang paksa tu, orang yang memaksa dia itu orang yang kuat daripada dia lah. Kalau orang yang paksa tu orang tak larat je, tolak dengan jari perebah, tolak lah, ikut dia buat apa. Dan demikian lagi batal puasa dengan sebab inzal, keluar mani inzal. Sebab apa? Sebab bersentuh atau bercium atau berpeluk dengan perempuan dengan tiada berlapik, mana tiada baju kainan ni. Tetapi tiada batal puasa dengan sebab keluar mazinya. Bersalahan bagi mazhab Malik, keluar mazi pun batal puasa juga. Dan demikian lagi tidak batal puasa dengan sebab dengan inzal, dengan keluar mani sebab bersentuh dengan laki-laki yang amrad. Amrad ni muda belia, umur ada 13 tahun tu. Kerana amrad ni istilah syurga lu, ramai daripada kanak-kanak amrad di syurga yang kata yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sin min ma'in. Dalam surah Waqiah tu, masa duduk dalam syurga esok, amrad ini berkeliling-keliling, makna berjalan-jalan rata-rata tempat, bawa dengan piala-piala dengan minuman apa semua. Dia beri kepada sesiapa yang nak minum daripada minuman syurga itu. Bi akwabin wa abarik, bawa dengan cerek, bawa dengan kapnya, dengan mangkuk cawan semua ya. Dan mimai ma'in pun ada, air tawar pun ada, susu pun ada, arak pun ada, madu pun ada, semuanya boleh minum. Budak-budak ni lah yang dia bawa, dipanggil amrad. Kanak-kanak yang mati kecil dia masuk syurga, dipanggil amrad lah. Jadi kalau di dunia ni amrad ni budak muda belia yang mungkin diingini oleh laki-laki.
Tetapi seyogianya dia qadanya puasanya itu kalau bersentuh dengan laki-laki amrad ini tak batal puasa dalam mazhab Syafi'i, tapi Maliki kata batal. Maka yang eloknya kita puasa qada juga, kerana yang itu supaya keluar daripada khilaf. Mana kita keluar daripada khilaf ulama yang kata batal dengan tak batal tu. Mana bila kita qada tu maknanya kalau kita batal pun kita qada, kalau tak batal pun qada. Ada kelebihan-kelebihan lah. Dia banyak benda yang ada khilaf ulama, macam kita kata basuh kepala ambil uduk tu. Basuh kepala ambil uduk tu, famsahu biru'usikum, sapu kepala kamu. Kemudian ulama bahas dengan huruf ba, huruf jar tu, dengan kepala kamu ataupun akan kepala kamu. Semua kepala ka, setengah kepala ka, suku kepala ka. Mazhab kita Syafi'i dia kata sejuzuk, sikit je. Kalau kita ambil jari buhayak di situ pun sah dah wuduk dia, basuh kepala. Tapi dalam mazhab lain dia kata mau 1/2, ada mazhab lain juga 1/4. Ada mazhab Maliki dia kata semua kepala. Jadi untuk menghapuskan keraguan dan kekhilafan mazhab tadi, sapu habis semua kepala. Hak Syafi'i pun kena, hak Hanafi pun kena, hak Maliki pun kena, Hanbali pun kena. Mana kita jalan semua sekali. Itu afdal dia. Serupalah dengan yang kata amrad tadi, batal puasa dengan tak batal puasa tu, yang eloknya kita ganti balik. Masalah, jika menggaru seseorang itu akan zakarnya kerana sangat gatalnya, kemudian atau barang sebagainya, gatal ke apa jugalah, maka lalu ia inzal, keluar mani dengan sebab garu tadi, tiadalah batal puasanya. Kata Syekh Muzajid, dan demikian lagi tiada batal puasanya dengan izah sebab tergaru zakarnya dengan pelana kudanya. Kalau kita akan naik motor je lah, dia terheret kota kosen tu, dia keluar mani, maka tiada batal puasa, bukan dia sengaja. Masalah, jika gatal zakar seseorang dan diketahuinya apabila digarunya akan dia nescaya inzal, keluar mani, maka digarunya akan dia lalu inzal, keluar maninya, maka ditilik. Tilik tengok, fikir tengok, jika tiada dapat ia menahani dirinya daripada menggaru dia, kalau tak boleh tahan, kalau tak garu dia gatal sangat tu, tiadalah batal puasanya. Dan jika dapat yang itu dapat menahani dirinya daripada garu, dia tahan, dia tak garu pun boleh, dia tahan juga tak garu, dia garu juga, maka batal puasa dia dengan sebab keluar mani itu. Dan demikian lagi tidak batal puasa dengan sebab ihtilam, dia tidur tengah hari, dia mimpi situ pun dia keluar mani, tidak batal puasa. Dan demikian lagi tidak batal puasa dengan inzal, dengan keluar mani sebab menyentuh faraj binatang, atau inzal ia dengan sebab berfikir, duk khayal, dan menilik ataupun tilik sesuatu dan menyentuh akan perempuan, tilik perempuan ke, sentuh perempuan ke dengan berlapik, itu itu tak batal puasa tu. Dan jika nipis lapik itu sekalipun, dan jika berulang-ulang 3 kali itu dengan syahwah sekalipun, kerana ketiadaan mubasyarah, kerana tak bersentuh antara kulit laki-laki dengan kulit perempuan, seperti juga hukum ihtilam tadi. Tetapi haram mengulang-ulangi dia, haram menilik kepada perempuan itu. Kalau menilik ke dia keluar mani, tengok aja keluar mani, tengok aja keluar mani, haram melihat kepada perempuan itu. Dan jika tidak inzal, tak keluar mani sekalipun. Demikianlah kata Imam Asnawi. Dan kata Zulkashi, tiada haram mengulangi dia melainkan jika inzal. Tak haram mengulangi melihat perempuan atau menyentuh perempuan itu kalau tiada keluar maninya, kata Zulkashi. Ini semua ada khilaf ulama lah. Dan demikian lagi haram atas yang mencium perempuan atau menyentuh dia pada mulutnya atau lainnya, jika kuasa ia menahani dirinya daripada jima, daripada atau inzal,
kerana yang demikian itu menyentuh ke, mencium ke, membawa kepada membinasakan ibadat, membinasakan ibadat puasa. Dan jika kuasa ia menahani dirinya daripada yang demikian itu, kalau boleh tahan diri dia tak keluar mani walaupun dia sentuh perempuan, cium perempuan, apa tak kira lah, maka tiadalah haram atasnya mencium dia dan menyentuh dia. Tetapi terutama dengan meninggalkan dia itu afdal. Lebih elok jangan duk buat perkara yang boleh membawa kepada membatalkan itu. Dan demikian lagi, tiada batal puasa dengan sebab inzal, sebab menyentuh barang yang tidak membatalkan wuduknya. Sentuh barang yang tak batal wuduk, seperti menyentuh anggota perempuan yang bercerai. Kita kata jumpa di jalan, tangan kawan tu putih, pegang tangan perempuan tu putus, dia nak mutu kat belakang kereta kan, pegang tangan tu, dia kata tak batal wuduk. Pasal apa? Pasal badan tu bercerai dengan tangannya. Badan dia bercerai dengan tangan, terus sentuh tangan saja. Dan demikian lagi jika diciumnya atau dipeluknya akan perempuan dan dijauhkan dirinya daripadanya dahulu pada fajar, kemudian maka inzal ia, yakni mengiringi fajar. Mana semua dia apa dia dia romantis dengan isteri dia, lepas tu bila masuk fajar dia pun berhenti, lepas tu dia keluar mani, tiada batal puasanya pasal dia bermubasyarah tu sebelum daripada masuk waktu imsak. Dan jika diciumnya akan perempuan pada siang hari tak kala ia puasa, kemudian bercerai ia, mana jauh daripadanya sesaat beralih dia, kemudian maka lalu keluar mani inzal, maka ditilik. Jika ada syahwahnya itu berkekalan dan zakatnya lagi bangkit hingga inzal, hingga keluar mani, maka batallah puasanya. Dan jika tiada seperti yang demikian itu, mana beralih pada perempuan yang dia duk cium tadi ni, kemudian zakat pun tak bangun dah, kemudian dia keluar amani, tiada batal puasanya. Habis. Dan setengah daripada perkara yang membatalkan puasa, ini hal lain pula. Kita pasal keluar mani je, banyak macam perkara yang keluar mani yang boleh membatalkan puasa. Dan setengah daripada yang membatalkan puasa itu sengaja muntah. Jika tahu ia akan haramnya, lagi dengan ikhtiarnya, sengaja dia buat muntah, dia bila buat muntah jadi muntah lah, itu ikhtiar dia. Dan jika yakin ia akan tidak kembali suatu pada muntah itu ke dalam perutnya, itu pun yakin, kata yang dia muntah tu dia keluar habis, tak ada sikit pun yang dia tertelan balik sikit. Dia masalah dia takut dia tertelan balik tu, hal lain pula. Keluar muntah saja tu batal puasa kalau dengan sengaja dia. Tapi jika tidak kembali suatu daripada muntah ke dalam perutnya kembali sekalipun, maka batallah puasanya. Kalau tak rasa masuk, ada yang tertelan balik pun batal puasa juga kerana dia sengaja muntah. Adapun jika muntah ia dengan lupanya, dia lupa kata dia puasa, dia muntah, atau digagahi orang ataupun orang paksa dia muntah, atau jahil akan haramnya, dia tak tahu kata haram muntah ni kerana uzur, dia tu orang yang uzur syar'i. Sebab apa? Sebab dia baru masuk Islam, dia tak tahu lagi hukum, ataupun dia jadi jauh daripada ulama, dia duduk jauh daripada ulama, tak bisa berjumpa dengan ulama, tak boleh mengaji di mana pun, dia tak tahulah hukum tu, maka tiadalah batal puasanya. Jahil ni ada dua jenis, jahil matruk dengan jahil ma'zur. Jahil matruk tu macam kita orang Islam ni duduk dalam tempat yang ada mengaji lagu ni, tapi dia tak mengaji, dia jahil tu matruk, panggil jahil, sengaja dia tak mengaji. Kalau semayang ke, kalau puasa ke, apa semua hukumnya dia buat salah. Zakat pun dia beri tak kena syarat cukup dia pasal dia tak mengaji tadi, maka semayang ke puasa dia tiada sah kerana dia jahil matruk. Itu yang kita buat misal selalu semayang tu, kita kata takbiratul ihram tu wajib ke sunat, dia kata wajib. Tak apalah wajib, mana rukun. Lepas tu dia tanya balik, angkat tangan takbir tu macam mana? Allah tu angkat pun wajib, dia kata. Artinya sembahyang dia tiada sah selama dia duk faham macam tu,
selama tu sembahyang dia tak sah. Melainkan dia mengaji kata angkat tangan tu sunat saja. Dia pun faham kata angkat tangan sunat. Dia iktikad macam tu baru sah sembahyang dia. Hak tentu sajalah, tak lain tak kira lagi. Kalau banyak tempat yang berlaku berat lagi lah. Jadi pada umumnya mengatakan suatu yang wajib itu tak wajib, suatu yang sunat itu wajib, atau suatu yang sunat itu tak sunat. Kesemuanya tu daripada perkara yang membatal, yang tak terpakai, bukan batal, tak terpakai tu sembahyang dia, puasa dia. Dan demikian lagi, pasal dia jahil matruk. Kalau jahil ma'zur ni tak apalah, dia baru masuk Islam, dia nak tahu tak mana sangat. Kalau dia lama dah masuk Islam tapi dia tak mengaji, jadi ma'zur juga, jadi matruk juga. Pasal apa hang tak mengaji? Kerana wajib fardu ain atas seorang mukmin itu belajar perkara-perkara yang fardu ain. Fardu ain mengaji di atas perkara-perkara yang fardu ain. Macam sembahyang tu fardu ain, dia kena mengaji bab sembahyang. Puasa tu fardu ain, wajib kena mengaji bab puasa. Memang tidak, dia sembahyang puasa dia tak sah. Tapi dia dah lama jadi mu'alaf tu 50 tahun dah tak mengaji juga. Dia tak ambil kira lah, dia kira orang matruk, dia kira jahil tak mau mengaji, bukan jahil sebab mu'alaf. Dan demikian lagi tiada batal puasanya jika ghalabah atasnya muntah. Muntah ni dia tak boleh tahan, dia keluar sendiri je. Itu tak batal puasa. Yang ni mengerasiakan dia oleh muntah. Arti muntah tu dia berasa nak muntah sungguh, dia tak boleh tahan. Sekira-kira tidak tertahan. Kerana tersebut dalam hadis sahih bahawasanya Nabi SAW bersabda, man zara'ahul qai'u falaysa alaihi qada'un wa man istaqa'a falyaqdi. Barang siapa ghalabah mengatasi atasnya muntah, mana orang jadi terpaksa muntah, maka tiadalah wajib atasnya qada. Dan barang siapa menyahaja muntah, maka hendaklah yang mengqadakan puasanya. Artinya batal puasa dengan sebab sengaja muntah. Di antara sengaja muntah tadi, ada sebut depan atas, kita lalu ke tepi tong sampah MPSP ke tong bangkai ke apakah, lalu je muntah. Kemudian berhari tu kita puasa, kita sengaja lalu kot tu muntah tu tak sengaja tapi sengaja lalu, batal puasa dia kerana sengaja membiarkan diri dia pergi ke tempat yang boleh membawa dia jadi muntah. Jadi maknanya jangan duduk lalu kot tu lah. Kalau lalu kot lain ada benda macam tu juga, dia tak tahu kata ada di situ benda yang sama boleh dia muntah, muntah tu tak batal puasa lah kerana bukan dia sengaja. Ni sengaja lalu tu tak boleh, jadi macam sengaja muntah juga, dia cari pasal nak pergi jadi muntah, tu yang jadi batal tu. Kata Syekh Ibn Hajar di dalam kitab Tuhfah, jumlah atau sebahagian daripada sengaja muntah orang yang menghilangkan benang dari dalam perutnya yang diperlan akan dia pada waktu malam, batallah puasanya dengan dia. Sengaja menghela benang dari dalam perutnya yang ditelannya akan dia pada malam. Malam tu dia telan benang, benang tu dia lekat dia ada di mulut ni. Jadi nak duduk tak sedap lah, biasa ada benda naik macam kita selalunya macam rambut lah, selalunya telan rambut, dia besar rambut naik. Lepas tu dia telan benang malam tu, pagi esok dia tarik keluar muntah. Itu sengaja muntah, batal puasa. Kemudian ada hukum dia pula kalau ada berlaku macam tu. Kalau benang ada dia dalam mulut dia terus sampai dalam perut, dia sampai waktu zuhur nak sembahyang zuhur tak boleh, kerana benang tadi berhubung dengan najis yang ada dalam perut. Lepas tu nak sembahyang zuhur tak boleh. Kalau dia tarik keluar, dia termuntah, batal puasa.
Jadi dua-dua tu tarik batal puasa, tak tarik tak boleh sembahyang. Nak buat lagu mana? Yang tu bila kita faham fiqh alawiyat, yang mana lebih utama, maka kita batalkan puasa itu dan kita ambil wuduk dan kita sembahyang. Mana sembahyang jangan tinggal, puasa boleh kita batalkan kerana dia antara sembahyang dengan puasa. Puasa tu dia ringan sikit daripada sembahyang. Sembahyang tak boleh tinggal langsung. Jadi membatalkan puasa kerana nak sembahyang. Jangan duk sayang puasa, tak sembahyang tak apalah, jaga puasa payah nak qada. Masuk bulan Ramadan orang tak puasa, kita nak puasa jadi payah lalu. Umpamanya macam tu. Dia kena batalkan puasa. Bersalahan mengeluarkan pada siang hari akan kapas yang dimasukkannya dalam batin zakarnya atau faradnya atau lubang telinganya, maka tiadalah batal puasanya. Kapas tu kita buah lubang telinga semalam lagi, esok baru kita buka cabut buang. Itu benda tu benar bukan memasukkan sesuatu dalam ain. Ini mengeluarkan sesuatu daripada ain yang terbuka. Maka tu tak batal. Mana dalam lubang-lubang yang terbuka, rongga-rongga kita terbuka, masuk dia malam, masuk malam tu tak batal. Tapi bila nak keluar siang, siang tak batal puasa juga, kerana mengeluarkan sesuatu daripada rongga terbuka yang tak boleh memasukkan ke dalam rongga yang terbuka. Bahkan kalau kita kata ada sakit dalam kepala tu, pergi ke hospital cocok ubat, dia suntik ubat masuk dalam rongga otak sana, itu batal puasa. Pasal dia masukkan dalam rongga yang terbuka. Dalam rongga otak ni, mana otak, sarang otak tu dia ada kosong dalam tu. Pasal tu dia kata batal. Dalam bahasa Arab bukan makmumah. Itu batal puasa, cucuk dalam tu. Kalau cucuk dalam isi tak apa, macam kita duduk ambil darah, keluar darah tak apa, masuk ubat pun tak apa, itu dalam isi, dia bukan rongga terbuka. Ataupun kita pakai celak mata serbuk, dia bubuh dalam mata ni, dia masuk dalam mata, dia main dalam mata, tiada batal puasa. Walaupun kalau takdirnya kita kata kita bubuh di mata, kita ludah keluar celak mata yang masuk dalam mata tadi, keluar ke mulut, itu pun tiada batal puasa, kerana rongga mata bukan di rongga yang terbuka. Dan demikian lagi batal puasanya atas qaul yang mu'tamad jika dikeluarkannya dahak daripada otaknya atau dari perutnya lalu diludahkannya, tiada batal puasa juga. Kita keluar bila kahak daripada dalam tu, kita batuk ke apa keluar, tak batal. Tapi jangan telan. Keluar tak ada habis lagi, dia telan. Dia keluar sampai tang huruf ha. Huruf ha, halqum, suka huruf halak tu, kalau sekat tu dia telan balik, tak batal. Dia naik lepas pada huruf ha, macam kita huruf kha ke, kha tu sampai tang mana, hai tu, hai ni hai tu, tu telan balik hak tang tu batal. Kalau huruf dalam tu ha tu tak batal. Lebih-lebih lagi dalam ha, mana duduk dalam perut tu lagi, kita merasa macam gelma naik, tapi dia tak keluar sampai sekat huruf ha, tu dia tak batal. Lepas pada huruf ha, dia telan balik, batal. Dan demikian lagi tidak batal puasanya dengan tidak berkhilaf jika keluar dahar daripada otak atau perut dengan sendirinya, dia keluar sendiri tak apa dah, atau keluar ia dengan sebab batuk atau lainnya, maka lalu diludahkannya kan dia. Pada dua masalah ini, maknanya dia ludah, dia keluar mari, dia ludah, tak batal puasa.
Tetapi jika ditelannya, diperlannya, di mana ditelannya akan dia serta kuasa yang meludahkan dia, dia telan, dia keluar sampai huruf kha dah, dia telan balik. Dengan keadaannya dia kuasa meludah, maknanya dia boleh buat kait twist, dia boleh ludah. Kemudian dia sampai kepada had zahir mulut, maka batallah puasanya sebab telan benda yang keluar daripada dalam perut atau dalam otak tadi dengan tidak khilaf. Maka jika turun dahak daripada otaknya, turun dahak pada otak, macam kita biasa gelemah dia turun, bahasa turun sampai halqum tu, dan sampai kepada had zahir mulut, iaitu makhraj ha yang tidak bertitik, bukan ha tu, maka hendaklah diludahkannya akan dia supaya tidak termasuk sesuatu ke dalam perutnya. Dari kerana jika tidak diludahkannya, telan masuk balik terus dalam perut, serta kuasa yang memudahkan dia boleh ludah, maka sampai ke dalam perutnya yang dia tak ludah tu, batallah puasanya dengan dia, kerana taksirnya dia boleh ludah tapi dia tak mau ludah. Bersalahan jika tidak sampai kepada had zahir mulut, ha adalah. Dan jika kuasa atau memudahkan dia sekalipun, kalau sebelum tu pun dia boleh ludah tapi dia tak ludah, tapi yang tu tidak batal. Pasal apa? Atau sampai kepada had zahir tetapi lemah ia pada memudahkan dia, maka tiadalah batal puasanya, dia tak boleh nak ludah. Kadang-kadang kita ni bila dia keluar lemah sampai dia kita kok ni, kalau kita ludah dia jadi muntah, itu tak kuasa nak ludah lah tu. Maka yang tu dia telan, tak batal puasa. Kalau dia sampai keluar ni, kalau dia boleh ludah dan dia tak ludah, kalau dia telan pun dia telan, jadi batal puasa. Pasal apa? Dia boleh ludah, tak mau ludah. Kalau yang tak boleh tu, bila dia nak ludah, dia jadi muntah lagi sekan, maka itu batal puasa. Batal puasa kerana dia boleh ludah, tak ludah. Dia tak boleh ludah, dia tak ludah, dimaafkan, tak batal puasa. Dan setengah daripada yang membatalkan puasa memasukkan suatu ain ke dalam yang dinamakan dia rongga, dengan syarat jika sampai ia kepada rongga itu daripada lubang yang terbuka. Dan jika ada ain yang dimasukkan itu kecil seperti biji sawi pun, tu dia masuk lubang telinga, biji sawi kecil, atau tiada dimakan ia pada adat seperti batu yang kecil-kecil itu, batu yang seni-seni itu, yang halus-halus itu, macam pasir itulah, sekalipun, maka batallah puasa dengan dia. Kita ambil biji halus buang masuk lah, batal puasa. Tapi nyamuk masuk tak apa, dia masuk sendiri, perut masuk lubang telinga, berdengung kita pun batal. Kalau dia bubuh sendiri, maka batal puasanya dengan dia jika tahu ia akan haramnya. Lagi sengajanya, kalau dia bubuh pun batal dengan ikhtiarnya. Sama ada pada rongga itu quwwah yang menghancurkan makanan, rongga itu tak yang boleh hancur makanan, dan ubat seperti batin perut, dan perkemihan tu, kemih ni apa, kumuh tu lah, perkumuhan tu, tempat alat perkumuhan, kencing berak tu, dan batin otak, tu otak dalam, atau tiada baginya kuah menghancurkan makanan, dan ubat seperti batin telinga, dia masuk dalam telinga tu tak hancur apa-apa pun, dan batin lubang zakar atau lubang faraj atau lubang hujung susu, maka batallah puasa dengan makan dan minum dan memasukkan sesuatu ke dalam otak. Memasukkan su'ud, su'ud tu air yang kita cucuk masuk air tu, dan memasukkan huknah pun masuk, macam kita mebuh apa yang cucuk dalam tubuh nak bagi mudah berak tu, air tu orang air sabun, kenapa orang panggil tak ingat dah. Pergi hospital bila kita payah berak, dia cucuk jolok benda tu lah, lepas tu dia pam-pam sabun tu tak keluar apa benda tu nama. Atau memasukkan sesuatu ubat atau lainnya kepada batin luka jaifah,
Luka jaifah ni iaitu luka yang terus ke dalam rongga. Macam kita kata terbelah perut ni sampai belah perut sampai rongga terbuka. Macam mereka operate tu lah. Belah tu sampai terbuka sampai jaifah. Masuk benda ke dalam tu, masuk ubat umpamanya, batal puasa. Atau kepada batin luka makmumah, iaitu luka yang sampai kepada kerongkong otak. Luka ni, luka dia sampai terus ke lubang sarang otak tu. Jadi maknanya kalau buah ayam tu masuk sampai kena dalam otak. Jika tidak sampai, dan jika tidak sampai dimasukkan ke dalam otak sekalipun, batal puasa dia. Jadi macam doktor operate perut tu, memang rongga dalam tu masuk benda, masuk ubat, masuk ayam pun batal apa tu lah. Dan demikian lagi batal puasa jika dititikkan air atau minyak atau barang sebagainya pada batin lubang telinga. Bila kita puasa, kadang-kadang kita mandi-mandi tu masuk ayat dalam telinga tu bunyi teng-teng-teng. Ayat tu masuk dengan sendirinya. Dia ada dua pasal. Kalau kita mandi itu kerana nak bersejuk-sejukkan aja, masuk dalam lubang telinga, batal puasa. Bukan kita sengaja buat, dia termasuk dengan sendiri. Tapi kalau kita ambil uduk, kita basuh telinga, ujung jari tu kita masuk dalam telinga tu, itu tiada batal puasa. Lepas tu yang duk bunyi dung-dung-dung tu, kita buh yang nak keluar balik tu, buh yang pula nak keluar, yang bubuh tu membatalkan puasa. Biar dia berdengung bila sehari. Dan lubang susu dan lubang zakar yang buh-buh masuk dalam tu, dan jika tidak terlampau hasyafah sekalipun, dan hujung susu tak lampau hujung susu sekalipun, kalau masuk dalam hujung susu tu sikit je, dia guna jarum ke apa ke, batal puasa. Kalau nak kira tu bukan nak hilang dahaga pun, tapi dia tak boleh memasukkan sesuatu di dalam rongga yang terbuka walaupun rongga tu kecil. Lubang susu nak besar mana? Budak-budak dah isyak. Kalau kita puting botol tu besar lagi pada lubang dia. Dan demikian lagi batal puasa jika dimasukkannya hujung jari pada dubur atau faraj hingga terlampau daripada had yang wajib membasuh dia tak kala istinja. Ini masalah juga ni. Masalah orang sembelit lah, tak sembelit tak apa. Bila kita basuh biasa tu, gosok gitu aja tak apalah. Tapi kita bila dolok masuk dalam lubang dubur tu, itu membatalkan puasa. Masuk jari pun batal. Kalau ada air di jari, masuk bersama dengan air pun batal puasa. Jadi dia maknanya kalau nak gerudi di luar sikit aja, jangan gerudi sampai dalam. Cakap yang wajib basuh dia tu makna dah sikit je lah, setengah inci ada lagu tu kot. Jadi sekat tu, gerudi sekat tu tak batal puasa. Kerana kalau kata gerudi sekat mana tu, bila kita teran nak bagi keluar tu, teran berak bagi keluar tu, dia terbuka tu, sekat tu keluar, sekat terbuka tu tak apalah. Bila dia dah keluar dah, dia masuk balik kan. Masa teran keluar tu, dia jadi macam tu, sekat ni, kita kata ni. Lepas tu dia masuk balik sekat tu. Sekat tu boleh kita gerudi ketika basuh berak. Kalau terocoh dalam lagi, batal. Maka keluar dengan kata yang dinamakan rongga, barang yang tidak dinamakan rongga, itu seperti dalam sumsum, tulang-tulang, dalam tulang sumsum lah, dan dalam daging paha ke, daging tangan ke. Yang biasanya kita kata suntik lah, cucuk jarum ubat tu, suntik masuk ubat ke, itu tak batal puasa lah. Pasal dia masuk bukan di dalam rongga yang terbuka. Maka jika mengubati seseorang akan lukanya yang pada betisnya atau pada betis pahanya, maka sampai ubat itu ke dalam sumsum betisnya lah, tulang tu, atau ke dalam daging pahanya, maka tidak batal puasanya dengan dia. Itu cucuk tu, suntik tak batal puasa.
Dan demikian lagi jika dicucukkan jarum besi umpamanya ke dalam pahanya, tiadalah batal puasanya. Kalau kita berjalan-jalan jejak paku masuk dalam kaki pun tak batal lah, kerana tiada di sana rongga. Dan jikalau menikam seseorang akan dirinya dengan sikin tu pisau, dia tikam dengan pisau umpamanya, atau menikam akan dia oleh orang lain dengan izinnya, hantikam aku, sekarang boleh suruh orang tikam dia ni, maka sampai sikin itu, sampai pisau tu ke dalam rongga yang terbuka, sampai dalam perut tu, sampai tepat perut dalam lah, mana rongga terbuka dalam tu, atau dimasukkannya kayu atau barang sebagainya ke dalam lubang zakarnya atau lubang telinganya, maka sampai lagi kepada batinnya, batallah puasanya dengan dia. Dan keluar dengan kata daripada lubang yang terbuka, bila disebut kita masuklah lubang terbuka, tak masuk barang yang sampai kepada rongga daripada lubang yang tiada terbuka, maka tiada batal puasanya. Dengan berminyak, jika meresap minyak itu ke dalam lubang pohon rumahnya dan rambutnya, pakai minyak rambut, minyak tu dia masuk dalam humi rambut tu. Macam kita kata ada ubat rambut ke apa ke, nak bagi dia segar sihat rambut, bubuh-bubuh tu dia meresap masuk dalam, tu tak batal. Dan dirasanya akan minyak tu sampai kepada rongganya sekalipun, berasa masuk dalam otak, kerana tiada dimasuknya kepada rongga yang terbuka, daripada lubang yang terbuka, mana tak masuk ikut lubang terbuka. Dan demikian lagi tiada batal puasa dengan bercelak, dan jika dapat warna celak pada ludahnya sekalipun, dan dirasanya celak pada kerengkungnya, kadar kerengkungnya kepada tengkuknya lah sekalipun, kerana tiada lubang yang terbuka pada mata hingga rengkungnya, maka jika seperti minyak yang meresap pada segala lubang pohon rumah, rambut jua, satu hukum dah sama lah. Kita buang minyak rambut, dia masuk sejuk dalam kepala tu, pasal minyak tu ada sejuk, itu pun tak batal puasa. Dan demikian lagi tidak batal puasa dengan sebab mandi, dan jika meresap airnya kepada batinnya daripada segala lubang lubang pohon rumah dan rambut sekalipun, kerana tiada sampai ia kepada rongganya daripada lubang yang terbuka. Dan tiada makruh bagi yang puasa mandi dan berminyak dan bercelak, tak makruh, hanya jangan itu khilaful aula. Khilaful aula makruh tanzih, dia 3 peringkat. Khilaful aula tu makruh yang sangat rendah. Makruh tu dia duduk sama tengah, mana kurang elok lah. Lepas tu makruh tanzih tu sangat-sangat makruh. Sangat makruh tu lagu mana? Kita makan durian, lepas tu tak ada komok apa, dia bersembang orang, bau mulut dengan durian, itu makruh tanzih. Makan petai ke, makan jering ke, makan bawang mentah ke, bersembang daripada bau, maka iaitu makruh tanzih, tersangat makruh. Dia tak naik ke haram lagi, tapi makruh sangat dah lah. Kalau ayam ke keruh likat lah. Khilaf al-aula ni sikit je, artinya menyalahi yang terutama. Khilaful aula menyalahi yang terutama, yang terutamanya, maka yang terutama bagi orang puasa, jangan ia mandi dan berminyak dan bercelak, kerana pada mazhab Maliki batal puasa dengan bercelak. Mandi ni pun ada setengah kitab tu dia kata apa, apabila kita masuk lepas pada gelincir matahari, makruh mandi dah, kerana dia mengkuatkan puasa. Dia mandi pagi tu kan pukul 11-12 pun tak apalah, tapi bila masuk gelincir matahari kita mandi, serupa dengan bersugi itulah. Gelincir matahari bersugi makruh, mandi pun makruh. Tak malam ngaji mandi pukul 6 pukul 7 petang nak buka puasa dah pergi mandi tu kah, dia boleh makan tak pinggan boleh habis, dia sedap badan. Yang tu dia tak mau. Jadi mandi sebelah petang tu makruh.
Dan lagi akan datang perkataan bahawasanya jika termasuk air ke dalam rongga yang terbuka seperti telinga, tak kala mandi menyelam. Mandi itu kerana menyejukkan badan, batallah puasanya dengan dia. Jadi kalau mandi tu mandi wajib ke, mandi sunat ke, ambil wuduk tu wajib, maka masuk dalam lubang telinga tu tak batal. Kalau mandi yang sengaja mandi nak sejuk-sejuk badan je, masuk sikit, dia masuk tu bukan nanti menggedundung dah. Dia masuk, kita kata ayam bila kita selam telinga tu, dia masuk ke dalam tu, lepas tu angkat ni, dia keluar balik. Masuk macam tu pun batal. Serupalah juga dengan kita menyelam, kita duduk, lubang punggung kita terbuka sikit, masuk ayat dalam lubang tu pun batal puasa juga. Sebab tu dia tak bagi menyelam, mandi dalam masa ketika puasa. Jadi kena mandi juga, kena mandi siram lah. Dan tidak batal puasa berbuang darah dengan berpetik atau berbekam. Cuma makruh je. Berbuang darah ni takut melemahkan badan tu je. Dia bukan memasukkan, dia mengeluarkan. Yang batal pun masuk dalam rongga terbuka, ni mengeluar daripada rongga yang tak terbuka, tak batal puasa. Tetapi terutama janganlah berbuang darah, berbekam atau berpetik. Berpetik tu macam kita daripada ambil jarum di jari tu, itu berpetik. Tapi orang tua-tua dulu ni, bila dia gatal jari, dia gatal, dia pecik tu, dia ikat dengan getah ni, lepas tu dia buang terbit darah tu, hilang gatal. Tak payah ubat apa, buang darah tu, kerana darah tu yang duk jadi gatal jari tu. Itu nama berpetik. Lebih kurang kita kalau ni hanya nak ambil dari kenyimmanan hepak masuk tu, keluar darah banyak. Kalau ada dia buat sikit-sikit je, tapi kalau keluar banyak, mana berpetik lah. Pasal apa? Dia bila berbuang darah, berpetik, itu mendoaihkan badannya. Dan jika keluar yang berpenyakit bawasir, orang yang penyakit bawasir, bila dia berak keluar, dia terholor keluar tu, maka tiadalah batalkan puasanya dengan memasukkan dia. Lepas tu lah habis berak, dia basuh-basuh, dia tolak masuk balik dalam perut dia lah. Itu tak batal puasa dengan memasukkan dia. Atau termasuk ia dengan sendirinya, kerana sangat hajat kepadanya, kerana sangat berkehendak kepada mana memasukkan balik semula tu. Kalau tak masuk balik, kerana berjalan pun payah, nak duduk pun payah, nak semayang pun nak duduk tak boleh. Jolok masuk balik tu, itu jadi keperluan hajat. Kerana sangat hajat pada masuknya. Dan wajib membasuh duburnya daripada cemar dan lendir yang ada padanya. Jika tidak memberi mudarat, ia akan dia. Bila dia keluar dalam tu, dia ada lendir ke, ada darah ke, basuh orang lah. Kalau tak memudaratkan. Kalau basuh dengan air tu memudaratkan, yang memudaratkan, jangan duk basuh lah. Tolak masuk balik dengan, kerana nak guna lendir-lendir yang ada tu jadi macam minyak gerih, jolok pun dah masuk balik. Tu tak apa lah. Dan mungkin lagi tidak batal puasa jika termasuk lalat atau nyamuk kepada batin mulutnya, maka janganlah dikeluarkannya akan dia, jangan duk keluar balik. Dan jika dikeluarkannya, batal puasanya, kerana yang itu jumlah daripada sengaja muntah. Mana kita sengaja keluar, kita ludah keluar tu jadi muntah, jadi sengaja muntah, batal balik. Dan adalah kebanyakan manusia yang termasuk lalat ke dalam perutnya, tak kala ia puasa, bersungguh-sungguh ia pada mengeluarkan dia, maka itu khata' tersalah, mana salah faham, mana tak betul fahaman dia tu. Maknanya kalau masuk dalam perut, telan lebih terus lah. Kalau nak keluar, nak ludah buang tu boleh jadi muntah tu jadi sengaja muntah, batal puasa. Telan tak batal puasa. Pasal apa? Dia masuk sendiri, bukan kita ada panggil dia masuk. Tetapi jika takut yang mendorat, seperti mengharuskan tayamum,
Kalau takut mudarat dengan sebab masuk lalat ke apa dalam perut tu, dia kata masuk benda ni jadi memudaratkan diri kita. Mudarat tu sama dengan mengharuskan tayamum. Maknanya standard dia tu sama dengan kita nak ambil wuduk, tak boleh kena ayak. Bila tak boleh kena ayak, kena tayamum. Tu. Tapi syarat doktor kata hang tak boleh kena ayak. Kalau doktor tak kata pakai dia sendirinya, mana boleh. Dia kena ada surat doktor. Mungkin nak tanya esok mana surat doktor, hanya yang hampir kitab lagu ni. Tak ada je surat doktor, habis. Dia palu tak kira lah tu. Maka haruslah baginya mengeluarkan dia. Tapi batal juga puasa, wajib adanya mengqadakan puasa itu. Dia wajib dia keluar juga, wajib muntah lah. Tapi muntah tu kerana terpaksa nak jaga takut ada penyakit daripada binatang yang masuk dalam perut tadi atau benda-benda lain. Masuk buah guli ke, masuk buah tasbih ke, mana tu takut jadi takut binasa, takut rosak perut ke apa kan. Boleh dia muntahkan keluar, tapi wajib qada lah. Dan yang lagi tidak batal puasa termasuk debu-debu jalan yang suci dan debu-debu tepung tak kala diserkai. Serkai tahu kan? Bahasa orang tua lama serkai. Orang dulu, orang lah ni panggil ayak tepung. Orang dulu tak ada pengayak tu, tak ada. Dia ada kain putih macam kain serban, dia buh tepung satu, dia apa, dia ayak lah kita panggil lah. Kita kacau dia keluar tepung halui ya. Tu serkai. Ada ni tulis di seraki. Tu boleh tulis lagu di seraki. Kitab-kitab lain ada dia tulis sing rakaiyah. Tu lagi susah. Sing rakaiyah serki. Dia baca dia macam gawalamiyah. Nak baca apa dah? Dia boleh dua. Guli pun boleh, gulai pun boleh. Ni sing rakaiyah serki. Dia kena baca serkai. Sama ada ia sedikit atau banyak. Tepung dia masuk banyak kan, sikit kan tak kira. Bila ayak tepung tu, tepung debu naik tu, dia nganga mulut pula, masuk lubang hidung pun tak batal puasa. Pasal apa? Itu berhajat. Kalau tak buat tepung lagu tu, nak makan tak sedap. Yang makan sedap pun dia ambil kira juga. Kerana sukar memelihara dia daripada debu-debu macam debu jalan raya tu. Kalau kata jalan baru buat jalan merah tu, musim kemarau dia naik debu, tapi tak nampak kereta tu. Bila debu naik tu dia nganga mulut, buka cermin nganga kau masuk mulut. Tak batal puasa juga walaupun dia sengaja nganga. Tetapi jika disengajanya membuka mulutnya dengan masuk debu itu ke dalam mulutnya banyak, maka batal puasanya. Masuk sikit-sikit tak batal lah. Jika debu itu banyak. Dan jika sedikit pada umrah, maka tidak batal puasanya. Masuk sikit je, takkan kita nak suka nak masuk debu-debu dalam mulut. Kata Sahibul Anwar, dan jikalau dibuka mulutnya di dalam air, buka mulut, kita menyelang, kita buka mulut, masuk air ke dalam perutnya, dia masuk terus pergi dalam perut, batal puasanya. Kerana tiada payah, tidak sukar memelihara daripadanya. Kerana tak payah, bila selang kan tutup lah mulut tu, tak mau gayak masuk lah. Ni sengaja duk buka buat apa. Itu dia batal puasa. Dan jika dia hantar sesuatu ke dalam mulutnya, dia tak benda dalam mulut dengan sengajanya, kerana ada tujuan lain kah? Kerana ada gharad, ada tujuan. Kemudian maka ditelannya akan dia dengan lupanya. Kita kata bubuh satu benda di atas ni, kita kata ubat kah, ubat yang tak cair lah, kita macam batu buah atas lidah ni. Lepas tu dek buah-buah tu terlupa, tertelan benda tu. Ubat tu, kita tahu benda tu ubat lah kat dia, tapi dia tertelan benda tu, tak batal puasa. Pasal dia lupa. Dan yang meneguhkan dia, kata Darimi, jikalau ada pada mulut seseorang atau hidungnya air, kalau di mulut atau di hidung kita ada air, mereka kata tengah
buah ayak dalam mulut nak bergomok, kemudian maka bersin ia, bila bersin ayak dalam mulut tadi nak gomok tu, lalu turun ke dalam perutnya atau naik ke otak, dia sakit, naik sampai sakit otak tu, tiadalah batal puasanya. Lega balik pula tu. Tebuh nak gomok, lepas tu buh tu berkesin ke, batuk ke, dia naik kat otak ke, turun lampu ke, itu bukan sengaja, tak batal puasa. Buah yang tadi sengaja, memang sengaja nak gomok, tapi hak berkesin tu bukan sengaja, batuk tu bukan sengaja, itu tak batal tu. Dan demikian lagi tiada batal puasa sebab merasai makanan dengan lidah. Tu kena ingat benar tu, nak masak apa-apa. Dan jika sampai rasa makanan itu kepada rengkungnya sekalipun, kerana rasa makanan itu asar jua bukan ain. Yang tak boleh tu masuk ain dalam perut. Asar tu macam kita kata bubuh di lidah tu, kita komok bang, lepas tu dia terasa lah, kita kata macam serai bau naik ke, berasa ada tengkok tu, jentam manis ke, kalau kayu manis kan berasa tu, itu tak batal puasa. Jangan duk telan benda yang kita rasa tu. Rasa makanan ni makruh bagi biasanya, tapi kalau si isteri masak dia tak rasa, tak masin ke ataupun masin telajak ke, balik suami dia nak makan sekali dia cekuk perut atas kepala, tu kena rasa, wajib rasa. Serupalah juga kalau kita ni jadi amah dia tu, orang kata apa, bebek dia, tukang masak dia, kena rasa, takut mereka makan tak sedap. Dan mungkin lagi tidak batal puasa sebab mencium bunga-bungaan, cium bunga, wangi bunga tanjung ke bunga apakah, atau asap setanggi, lalu tepi kedai keling tu bau setanggi hidu tarik masuk, atau barang sebagainya, tak betul. Dan jika sampai bau dan asap itu ke dalam otaknya atau ke dalam perutnya sekalipun, kerana bau asap itu asar jua bukan ain pada uruf. Kata Syekh Shibran Malisi, diambil daripada itu, mandi ambil faham daripada yang demikian itu, bahawa satu, bahawasanya tidak batal puasa dengan menghisap tembakau. Hisap rokok tak batal puasa, kerana tembakau itu asap juga. Asap tembakau itu asar juga, bukan ain pada uruf, seperti asap setanggi. Dia kata macam tu. Dan adalah Syekh Ziyadi berfatwa ia dengan yang demikian itu. Ziyadi pun kata, dia fatwa isap rokok tak batal puasa. Lega orang isap rokok, siang dia isap rokok. Pada mula-mulanya Ziyadi fatwa begitulah. Kemudian maka dibawa oleh setengah daripada muridnya, Syekh akan buluh pengedutan tembakau. Maknanya kalau kita kata pipe, ataupun yang ada peleting-peleting yang ada isap rokok tu, maka dia ambil buluh tu buat mai, tempat orang dah isap rokok berhujung ni, dia isap ni, dia ambil buluh tu buat mai, dipecahkan buluh tu di hadapan Syekh, dan diperlihatkan akan dia ain yang beku di dalam buluh daripada bekas asap tembakau, serta dikatanya baginya, inilah ain bukan asar. Jadi ada ain, maka rujuklah, tarik baliklah Syekh Ziyadi itu daripada fatwa yang dahulu, lalu berkata ia, manakala adalah asap tembakau itu ain, batallah puasa dengan menghisap dia. Bila tak mana putih ni, tak ni boleh kot nak. Sikit pun lah. Kata Syekh Taifi, maka tembakau apabila disampaikan asapnya kepada rongga, maka batallah puasanya dengan dia. Jadi kalau isap rokok, asap tu duduk dalam mulut, dia luah balik, kira macam tu tak apalah, tapi pasti jangan ada sikit pun asap tu masuk dalam kerengkung dia, dalam tekuk dia. Macam kita berkomok lah, komok-komok buang kulit ayam, buang ayam tu balik. Ni asap je lagi nipis, lagi ringan. Ayam pun kita komok-komok, kita luah, kita ludah.
mana dia tak batal puasa. Asap pun isap duduk tu tak batal puasa. Kita lalu tepi purunan sampah isap luar balik tak batal puasa. Hak tu yang tak batal puasa tu. Kalau hak isapnya serok naik sampai dia kata daripada tasik ke benda mak tu lah, terasa sampai dalam jantung tu, hak tu batal puasa. Batal puasa dengan dia, kata Syekh Ibn Hajar, Syekh Jadi dan Bermawi dan segala mereka yang mengikut mereka akan dia, apabila diasap tembakau dan sampai kepada rongganya, batal puasanya dengan dia. Katanya, dan dibezakan antara asap tembakau dengan asap setanggi. Apa beza dia? Asap tembakau kita tarik masuk ke dalam, asap setanggi itu kita hanya tarik nak ambil bau saja. Bahawa asap tembakau itu dia qasad bagi dirinya baunya, dan asap setanggi itu dia qasad baunya saja, dia nak wangi itu saja. Setanggi asap rokok ni bukan wangi dia pun nak, kalau kita tarik tembakau pek tu dia wangi, lepas tu dia punya ain dia tu dah masuk. Dan lagi asap tembakau itu disampaikan ke dalam rongga dengan perbuatan atas kelakuan yang sesuatu yang diminum diisap tu, maka sampailah ke dalam rongga yang terbanyak pada barang yang sampai daripada asap setanggi. Mana asap tembakau ni dia masuk banyak lagi daripada asap setanggi yang kita duduk sedut tepi-tepi rumah tu. Dan adalah asap tembakau berhimpun dengan kelakuan yang tersebut jadi macam kita kata jadi candu. Tu yang kata candu, kita panggil narkotik dalam rokok tu. Dan dibilangkan candu itu ain pada umur seperti yang didengar pada ahli al-urfi, pada ahli sains dia. Hingga inilah hasil perkataan Syekh Taufifi, dan demikian itulah takrir Syekh Ahmad Nakhai dan Syekh Ali Sufi di dalam darasnya, dalam pengajarannya. Jadi ulama-ulama ambil faham daripada cerita yang ini, maka mereka pun mengatakan batal puasa dengan sebab hisap rokok. Kemudian kata dia syahdan, dan besok kita minta kepada orang yang isap rokok, dia buat lagu mana tau, dia isap rokok tu, dia telan asap tu masuk dalam mulut, dia hamus di kuku, nampak hitam cantik yang candu, tapi sikit je lah. Ni yang dia kata inilah candu, inilah yang menagihkan. Itulah narkotik tu yang kita panggil apa, morfin apa dalam rokok tu. Tu bila kita tengok 2-3 kali dia buat tunjuk isap saja, dia buat itu nampak nak hitam macam entah apa, macam dakwat itulah, tapi bukan dakwat pen tu, bukan kalau dakwat, kalau ti ayam pandu. Memang betul lah apa yang ditunjuk oleh anak murid Syekh Ziyadi yang kata asap rokok tu ada ain dia. Kalau asap benda lain dia tak ada ain. Kita kata asap dapur tu lama-lama zaman dulu pakai kayu tu, dia hitam tu kan terlalu lama tak buang. Kalau kan sari kita bakar tu, tak ada kesan asap yang hitam lekat di dinding ke di atap ke. Itu yang sebab batal puasa kerana ada ain di dalam asap rokok. Itu zahir fahamnya. Kalau dia isap sikit, dia macam ayat komok tu, mana tak batal lah puasa dia. Tapi siapa nak isap lagu tu, dia tak ada syahadan. Wallahu alam. Wallahu a'lam bissawab, wa ilaihil marji wal ma'ab, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin yufaqqihna fid din bijahin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil azim.